Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat diberikan kesempatan pada pagi ini untuk kita meneruskan pembahasan kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah melalui perbahasan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidish Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada pembahasan yang sebelum ini, baik, iaitulah berkenaan dengan tipu daya syaitan dan juga tentera-tenteranya terhadap anak Adam. Antaranya iaitulah menjatuhkan mereka dalam dua bentuk penyelewengan, iaitu sama ada pengabaian ataupun sikap melampaui batas dalam sesuatu perkara. Baik, jadi kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa qassara biqaumin hatta jafau asyuyukh min ahli ad-din was-salah wa a'radu anhum wa lam yaqumu bihaqqihim wa tajawaza bi akharin hatta abaduhum ma'allah. Ini kita dah baca sebelum ni. Baik, jadi syaitan dia menimbulkan sikap pengabaian atau menyebabkan manusia ataupun insan yang diperdayakannya itu untuk bersikap taksir, yakni bersikap mengabaikan, sehingga jafau asyuyukh min ahli din, menjadikan sikap mereka sampai mereka mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap guru-guru ataupun syuyukh. Di sini merujuk kepada para ulama, syekh min asyuyukh min ahli din, yakni orang-orang yang ada kedudukan dari sudut ilmu, ahli din wassalah, dan orang-orang yang mengajak kepada perbaikan, ahli orang baik dan orang yang mengajak kepada perbaikan, iaitulah ahluddin wassalah, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah, orang-orang rabbani. Wa a'radu anhum, jadi syaitan jugalah menyebabkan kita kata memperdayakan sebahagian manusia, sebahagian kaum, sehingga mereka mengabaikan hak orang-orang saleh ataupun orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Jadi mereka jadikan manusia mengabaikan. Wa tajawaza bi akharin hatta abaduhum Allah. Di seberang sana pula ada kelompok ataupun golongan yang melampaui batas sehingga mereka menyembah orang-orang soleh, orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang dianggap sebagai soleh. Mereka sembah bersama Allah dalam kita kata sama ada dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kadzalika qassara biqaumin hatta mana'uhum qabul aqwali ahli al-ilmi wal iltifati ilaiha bil kulliyah. Demikian juga syaitan menjadikan satu kaum bersikap mengabaikan sehingga sama sekali tidak mahu menerima dan tidak mahu memerhatikan perkataan ahli ilmu. Wal iltifati ilaiha bil kulliyah, dan berpaling terus. Maknanya tak mengabaikan, syaitan jugalah yang menimbulkan pengabaian bagi satu kaum sehingga mereka mengabaikan untuk menerima perkataan ataupun pendapat ahli ilmu, aqwal ahli ilm.
mana'ahum qabula aqwali ahli al-ilmi wal-iltifat ilaiha bi kulliyah. Jadi syaitan jugalah yang menyebabkan kelompok ini, satu kaum ini, mereka bersikap mengabaikan perkataan-perkataan dan pendapat ahli ilmu dan iltifati ilaiha bil kulliyah, berpaling daripadanya secara total. Wa tajawaza bi akharin hatta ja'alu al-halala ma halaluhu wal haram ma harramuhu wa qaddamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihati as-sarihah. Di belah sana pula, di balik apa kita kata pengabaian pula, ada apa? Ada sikap melampaui batas ekstrim. Setiap pengabaian akan ada, setiap kita boleh katakan setiap daripada sesuatu pengabaian akan ada juga di sana ekstrim, yakni melampaui batas. Setiap ada sahaja orang yang mengabaikan sesuatu, pasti di sana juga ada dalam masa yang sama orang yang ekstrim. Sebab itu ahli sunnah di pertengahan, kita dah sebut sebelum ni. Sebab itu ada orang yang dia langsung tak boleh terima pendapat ahli ilmu. Ditolak terus. Dia kata kita ambil apa? Quran dan sunnah. Ini pun penyakit juga. Dia mana'ahum qabula aqwali ahli al-ilm wal iltifati ilaiha bil kulliyah. Ni pun penyakit. Penyakit sebahagian orang ni. Ni bukan tak ada, ni ada. Kita bukan cakap benda yang khayal, benda yang realiti. Setengah di kalangan orang yang nak ikut sunnah ni, ni kita paksa bagi tahu. Bila mereka kata nak ikut sunnah, bila kita bawa pendapat ahli ilmu yang juga berdasarkan sunnah Nabi, yang merupakan istimbat, kefahaman yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan juga sunnah, berdasarkan pemahaman salaful ummah, berdasarkan kaedah-kaedah usul yang telah ditetapkan oleh para ulama, yang bukan mereka tetapkan, tetapi kaedah-kaedah itu diambil daripada Al-Quran dan sunnah. Lalu datanglah aqwal ahli ilm, pendapat-pendapat ahli ilmu yang dibina di atas ilmu usulul fiqh, yang dibina di atas ilmu al-qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah syarak, dibina di atas maqasid syariah, dibina di atas, kita kata, disiplin ilmu yang ketat. Bila kita bawa pendapat ahli ilmu, dia kata tak mau pakai, dia kata tak boleh, kita kena pakai Quran dan sunnah. Ini sama. Ini kena hati-hati, ini talbis iblis juga. Bila kita tanya dia, macam mana kau faham Quran dan sunnah tu? Dia kata Quran sunnah. Siapa yang faham macam kau faham? Saya faham. Dekat situ kita tahu orang ini dia telah terjebak dalam salah satu perangkap iblis, perangkap syaitan yang menyebabkan dia mengabaikan pendapat-pendapat ahli ilmu dan dia berpaling secara total. Yang ni taksir, pengabaian. Jadi Imam Ibn Qayyim kata qassara biqaumin hatta man'ahum qabula aqwali ahli ilm wal iltifati ilaiha bil kulliyah. Dia tak menerima. Ni bahaya, ni berat. Kita bawa fatwa ulama, ni fatwa ulama je, bukan Quran sunnah. Dengan sombong menolak fatwa ulama. Padahal fatwa ulama itu diambil, dikeluarkan melalui dalil Al-Quran dan sunnah. Nampak? Jadi cacar merbau kalau macam tu. Ni bukan tak ada, ni ada. Selalu kita duduk dengar orang macam tu. Yang ni pun melampau. Ni senang cerita kata, ni pun melampau. Cuma melampau dia tu, bentuk ghulu dia tu adalah dalam bentuk taksir, yakni pengabaian. Ifrat. La ifrat wala tafrid. Tak boleh kita kena duduk tengah-tengah.
Tengah-tengah maknanya kita kena ikut jalan syarak. Kita kena ikut jalan Nabi. Bukannya kita mengabaikan satu perkara lalu kita terjebak dalam bentuk ghulu, bentuk ekstrim yang lain. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di sini, wa tajawaza bi akharin hatta ja'alul halala ma halaluhu wal harama ma harramuh wa qaddamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihati sahihah. Dalam masa yang sama, melampau pula lah satu puak yang lain pula, sehingga mereka menjadikan urusan halal dan halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh ulama, haram itu apa yang diharamkan oleh ulama. Mereka mendahulukan perkataan-perkataan ulama itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah lagi sarihah. Sahihah yang sahih, sarihah iaitu yang jelas. Sama. Hak tadi dia tak mau. Tak mau dengar. Dia kata, kami nak Quran sunnah saja. Hak tu yang mai jadi apa? Last sekali tolak ijma' tu. Hak tu punca dia. Halus. Bila kita bawa ini ijma'. Contoh kita katakan ijma' ulama' telah menetapkan ataupun telah ditetapkan secara ijma' bahawasanya muzik itu haram. Dia kata mana dalil? Dia minta kita dalil pula. Bila kita bawa dalil hadis dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata hadis dhaif. Pula. Nampak tak perangai? Perangai itu perangai apa? Memang perangai kita kata perangai yang tak baik lah. Nampak? Mana dalil? Bila kita bawa, dah bawa dalil pun dia tolak. Dia tak mau, dia ikut hawa nafsu. Kan? Benda tu dah ijma'. Bila dia dipertikaikan, dia kata mana dalil, dengan tujuan untuk menolak apa yang telah disepakati ijma', maka apa yang akan berlaku akhir sekali dia tolak dalil juga. Sebenarnya dia hanya nak ikut hawa nafsu dia. Pasal dia suka dengar muzik. Pasal kononnya dia nak supaya orang nampak dia ni kononnya pertengahan, tak mengharamkan muzik secara total, kononnya apa, wasati, dia kononnya moderate, macam-macam lah istilah. Bila dibagi dalil, dia tak cukup juga. Ini kita kata kecelaruan dalam manhaj talaqi wal istidlal. Kecelaruan dalam memahami disiplin dan tata cara menuntut ilmu. Ini punca dia. Dan sudah tentulah tadi yang Imam Ibn Qayyim kata, syaitan telah memperdayakan dia. Dan dia tak sedar. Akhir sekali jadi apa? Ja'alul halal ma halaluh. Dia menjadikan yang halal tu apa yang ulama halalkan. Yang haram apa yang diharamkan oleh ulama. Sebab tolak ijma' tadi. Dan memang Nabi SAW dah bagi tahu dah pasal muzik ni memang akan akhir zaman ni orang yang yastahilluna al-ma'azif. Orang yang akan ada muncul dalam Sahih Bukhari. Mereka yang menghalalkan alat-alat muzik. Menghalalkan sutra, menghalalkan perzinaan, menghalalkan arak, al-khamr wal ma'azif. Dan alat-alat muzik memang akan ada. Lalu mereka akan ambil pendapat-pendapat syadz di kalangan ulama yang berpendapat dengan pendapat syadz, lalu mereka ketengahkan kononnya inilah pendapat yang muktabar. Ini pun talbis iblis. Dia dah masuk dalam perangkap syaitan. Min masaidis syaitan. Dia dah termasuk dalam perangkap syaitan. Dia tak sedar.
lalu dibawakan kepadanya, bila dibawakan sunnah Rasul SAW yang sahih, yang jelas, dia akan mendahulukan pendapat ulama yang bercanggah tadi. Sebab itu pendapat ulama bukan dijadikan, pendapat ulama tak jadi hujah. Pendapat ulama itu ditegakkan dengan hujah, ditegakkan dengan hujah Quran dan sunnah. Pendapat ulama tidak berdiri dengan sendiri. Dia perlu disokong dengan hujah Quran dan sunnah. Sebab itu bila kita sebut ijma' ulama tu, bila kita sebut ijma' ulama tu memang dah pendapat tu pendapat yang berdiri di atas hujah Quran dan sunnah. Dia sebut sepakat habis. Beza dengan pendapat peribadi atau pendapat individu yang disebut sebagai pendapat syadh. Qaulun syadh, pendapat syadh. Contohnya Ibnu Hazmin. Dia berpendapat muzik itu tidak jatuh haram sebab dia ada dia punya alasan dia, tapi alasan dia tidak konkret. Lalu dibantah oleh para ulama. Dan dia bersendirian dalam pendapat dia tu. Maknanya belakang Ibnu Hazmin dalam pendapat dia tu tak ada sahabat, tak ada salaf. Jadi ditolaklah pendapat dia. Contoh mudah nak faham dalam isu muzik, contoh. Banyaklah lagi isu, kita bagi contoh lah. Nanti Imam Ibn Qayyim akan bahaskan juga isu ni. Masalah al-ghina, nyanyian dan sebagainya. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim, wa tajawaza bi akharin hatta ja'alul halal ma halaluhu wal haram ma harramuhu. Wa qaddamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah SAW as-sahihah. Dan di sana kita nampak ramai juga golongan, khususnya mereka yang fanatik kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai alim, sebagai saleh dan sebagainya, sebagai ulama dan sebagainya, sehingga apa yang dikatakan oleh orang yang mereka anggap alim, ulama, saleh dan sebagainya sebagai halal, maka mereka pun kata halal. Apa yang ulama itu kata haram, walaupun tidak ada sandarannya dalam syarak, dia pun ikut kata haram. Sebab tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, bila seorang sahabat tanya Nabi, macam mana bentuk orang yang menyembah ulama ni, orang yang menyembah alim ulama ni, mereka tak sujud pun. Seorang sahabat tanya. Nabi kata, bukankah mereka menghalalkan apa yang ulama itu halalkan dan mengharamkan apa yang ulama itu haramkan? Fatilka ibadatuhum. Demikianlah bentuk peribadatan mereka. Demikianlah bentuk peribadatan mereka. Sebab hak untuk menghalalkan, mengharamkan sesuatu bukan hak ulama, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama dia kena ikut Al-Quran dan Sunnah, bukannya dia buat sendiri hukum. Lepas tu kalau kita tengok balik ini, ada pada golongan-golongan sufi, golongan-golongan ghulatus sufiyah yang melampaui batas. Di kalangan golongan sufi ini, mereka mentaati tok guru mereka itu lebih daripada Allah dan Rasul. Tok guru dia kata boleh minum arak pun dia kata boleh, ikut. Lalu tok guru dia kata apa? Dia minum arak, tapi dia kata jangan nampak arak tu. Sebenarnya arak tu bertukar jadi madu. Kena tipu kan? Ini ada, bukan tak ada. Lalu anak murid tadi pun percayalah bulat-bulat. Hak cerdik sikit dia tahu dah arak haram. Tak boleh siapa pun halalkan. Siapa tok guru level mana sekalipun tak boleh halalkan. Tapi hak tak berapa cerdik ni lah yang apa? Akan menjadi mangsa. Selalu sebab itu kita kata orang yang selalu ikut ajaran sesat ni, selalunya dia tak berapa cerdik. Selalunya. Maaf cakap, tak berapa cerdik. Mungkin latar belakang dia tu, dia mungkinlah orang anggap dia profesional dan sebagainya, kerja hebat apa semua. Tapi boleh jadi hak kerja profesional ni tak cerdik juga. Jangan ingat orang yang kerja yang hebat-hebat ni kata cerdik semuanya, tak juga. Kadang-kadang hak tu juga yang mudah terikut dan jahil tentang agama. Dia masalah cerdik tak cerdik ni bukan pada dia punya pekerjaan, bukan dilihat pada dia punya
apa kita kata dia punya jawatan dalam masyarakat, bukan dilihat pada pengaruh dia, bukan dilihat pada berapa gaji dia, bukan. Dilihat pada safaul qalbi, pada kemurnian dan kejernihan hati dan kelurusan akal serta kesejahteraan fitrah. Bukan dilihat pada dia ni orang kerja apa ni, kita tengok nak tengok dia ni intelek atau tak intelek, tengok dia mengaji universiti mana. Tak boleh jadi hak mengaji universiti hak hebat-hebat itulah yang paling jahil sekali. Boleh jadi hak makcik, hak pakcik, hak datuk nenek yang apa, sekolah pun sekolah biasa-biasa saja, hak tu yang cerdik. Pasal apa? Akal dia lurus, fitrah dia sejahtera, tak diubah dengan apa-apa benda yang merosakkan fitrahnya, dan hatinya murni. Hak tu yang paling penting. Hak tu jangan kita hukum orang berdasarkan penampilan dan sebagainya. Tak. Kadang-kadang hak yang kita nampak hak cerdik tu kadang-kadang tak cerdik. Hak orang kata nampak cerdik tu. Sebab tu macam kalau kita tengok yang ikut ajaran-ajaran sesat ni, bukan sedikit, kita kata tak sedikit juga yang terlibat ni orang-orang profesional. Sebab apa? Bukan sebab dia tak pandai, dia pandai. Kalau tak pandai, taklah dia anggap sebagai boleh termasuk dalam kategori profesional. Bukan tak cerdik, pandai. Tapi tak ada apa? Tak ada kejernihan hati, tak ada kemurnian hati, tak ada kelurusan akal. Maknanya boleh jadi telah diubah fitrahnya itu disebabkan oleh apa? Banyaklah faktor, antaranya syaitan, hawa nafsu, banyaklah, didikan. Sebab itu kita tengok mereka akan mudah terpedaya. Selalunya orang yang jahil lah, yang tak ada ilmu, yang tak tahu, dia akan mudah terpedaya. Bila tok guru tu dakwa sikit, pelik-pelik sikit, mimpi jumpa malaikat ke, mimpi jumpa Nabi, ya qadhah ke apa benda ke, dia percaya. Sebab itu kita kata cabaran masyarakat kita hari ini perlu diteruskan. Kita kata projek untuk mencerdikkan, projek untuk menjernihkan hati, untuk meluruskan pemikiran mereka, menjernihkan semula hati-hati. Hak tu yang kita kata kena belajar dan kena terus mengaji, terus belajar tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Hak itulah kita nak bagi. Baik, kita nak bagi supaya hati kita ni sentiasa jernih. Nampak hak kebenaran tu kebenaran, hak kebatilan tu kebatilan. Kalau tak, kita tak nampak. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim ni, wa qaddamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah as-sarihah. Sebab itu akhir sekali dia mendahulukan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat tok guru dia, pendapat-pendapat tok syekh dia itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang bawa sunnah Nabi, bila orang kata ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sahih, tiba-tiba dia kata tok guru aku kata bukan macam tu. Hadis ni macam mana? Dia kata hadis ni kena takwil. Dia datang takwil habis. Ni kita kata bahaya. Wa qassara biqaumin hatta qalu inna Allah subhanahu la yuqaddiru ala af'ali ibadihi wa la sya'aha minhum walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatihi wa qudratihi wa tajawaza bi akharin hatta qalu innahum la yaf'aluna syai'an albattah wa innama Allah subhanahu huwa fa'ilun tilka al-af'al haqiqatan fahiya nafsu fi'lihi la af'alihim fahiya nafsu fi'luhu la af'aluhum wal 'abidu laysa lahum qudrah wala fi'lun albattah. Baik. Dia yang berikutnya, syaitan dan tentera-tenteranya, bala tenteranya menjadikan sebahagian golongan bersikap taksir, yakni mengabaikan, sehingga mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa dan tidak berkehendak terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Mereka melakukan perbuatan mereka tanpa kehendak dan kekuasaan Allah. Ni golongan apa? Ni golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah.
yang menafikan qadar. Mereka kata Allah Ta'ala tidak berkuasa, la yaqdiru ala af'ali ibadihi, tak menguasai ataupun tak berkuasa di atas perbuatan hamba-hambanya, dan tidak berkehendak, wala sya'aha minhum, tak berkehendak apa daripada perbuatan makhluk, walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatihi wa qudratihi. Jadi makhluk ni dia buat sesuatu, dia melakukan perbuatannya, amalannya itu berdasarkan kehendaknya dan tidak ada kaitan dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Maknanya free will lah. Ini golongan kita kata free will. Maknanya Tuhan ni tak ada kaitan dengan perbuatan kita. Tuhan ni tak ada ketetapan ataupun penguasaan terhadap apa yang kita lakukan. Dia tolak secara total. Dia panggil apa? Fatalism. Fatalism tolak terus. Ini qadariyah. Tak ada. Tak ada apa. Tuhan ni tak ada kena-mengena dengan kita. Kitalah yang buat semua ni. Tuhan tak ada kena-mengena. Tuhan dia cipta lah. Dia cipta makhluk, dia cipta langit bumi, tapi hak kita buat ni, kita buat lah. Ini perkataan dia apa? Dia kata Tuhan, ya Tuhan ada. Dia tak kata Tuhan tak ada. Tuhan ada, tapi Tuhan buat kerja dia, kita buat kerja kita. Tak ada kaitan. Kalau kita buat baik ke, kita buat jahat ke, kita buat apa ke, tak ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Tak ada kaitan dengan kehendak Allah. So kita ahli sunnah, kita faham, kita umpamakan ada satu bulatan ataupun ada satu globe, ataupun bulatan. Baik, kita berada dalam bulatan tersebut. Ke mana sahaja kita pergi, kita tak akan keluar daripada bulatan tersebut. Tetapi qadariyah, mereka kata kita tak ada dalam bulatan tu. Maknanya kita ni bebas. So bulatan tu kita umpamakan penguasaan Allah kat atas kita. So kita pergi mana, buat apa pun, kita tak boleh lari daripada kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang Allah kehendak itu, apa yang mereka berkehendak, tidak boleh mengatasi kehendak Allah. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita dalam sistem yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita tak boleh keluar daripada sistem tu. Kita tak boleh keluar daripada kekuasaan Allah. Kita tak boleh keluar daripada kehendak Allah. Mana saja kita pergi, kita masih dalam bulatan. Maknanya bulatan tu kita umpamakan kehendak Allah. Qadar. Qadar, 4 martabat yang kita selalu sebut. 4 martabat beriman dengan qadar. Beriman dengan ilmu Allah. Kitabah, Allah menulis segala sesuatu. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah yang azali, yang maha sempurna. Ahata ilmuhu bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Allah menulis di Lauh Mahfuz ketetapan seluruh makhluknya. Segala sesuatu yang berlaku, yang akan berlaku, yang telah berlaku, telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh, ditulis. Al-Masyiah yang ketiga, dia berkehendak. Allah berkehendak. Maknanya semua yang berlaku ni dengan kehendak Allah. Semua berlaku ni dengan kehendak Allah. Makhluk ada kehendak, tetapi kehendak makhluk tak boleh mengatasi kehendak Allah. Yang keempat, semuanya adalah makhluk Allah. Termasuklah apa yang kita buat, semua tu makhluk Allah. Kita ni semua makhluk Allah. Bila kita sebut macam tu, umpamanya macam kita duduk dalam globe, kita pergi jalanlah kat mana yang kita nak, kita akan ada dalam tu juga. Kita tak boleh keluar. Kita tak boleh keluar. Tapi qadariyah mereka nafikan. Maksudnya mereka padam globe tu. Kalau kita buat garisan bulat tu, tak ada. So makhluk ni tak ada apa-apa yang membataskan dia. Dia boleh buat apa yang dia suka. Free will. Tuhan tak ada kena-mengena. So Tuhan tu benda yang lain, kita ni benda yang lain. Maknanya Tuhan tu, maknanya tak ada kaitan dengan kita. Tuhan lah dia buat hal dia, kita buat hal kita. Itu. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata apa? La yaqdiru ala af'al. Mereka kata inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqdiru ala af'al
ibadihi. La yaqdiru atau la yuqaddiru. Boleh baca dua-dua lah. Sama. Dua-dua maknanya lebih kurang sama. Cuma kalau kita la yaqdiru ala af'ali ibadihi, dia tak berkuasa di atas perbuatan-perbuatan hambanya. Yang ni yang mereka dakwa. La yuqaddiru ala af'ali ibadihi, sama juga dia tidak menetapkan atas perbuatan hamba-hambanya sesuatu apa pun. So dia nafikan qadar lah, dia nafikan takdir. Ya, tak berkehendak. Jadi apa yang kita kehendak lah. Tak ada kaitan dengan kehendak Allah. Sebab tu mereka kata kita beramal, mereka kata kita ni buat apa pun dengan kehendak kita, tak ada kehendak Allah. Jadi kita kata free will. Wa tajawaza bi akharin hatta qalu innahum la yaf'aluna shay'an al-battah wa innama Allah subhanahu huwa fa'ilu tilka al-af'al haqiqatan. Fahiya nafsu fi'luhu la af'aluhum wal 'abidu laysa lahum qudrah wala fi'lun al-battah. Di seberang sana pula ada pula kelompok yang melampaui batas. Hak tadi bermudah-mudah, berkurang-kurang. Hak ni pula melampaui batas sehingga mereka mengatakan manusia ini tak buat apa sikit pun. La yaf'aluna syai'anil battah. Kita ni sebenarnya kita tak buat apa pun. Wa innamallahu subhanahu huwa fa'ilun tilkal af'al haqiqatan. Hak yang buat semua ni Allah. Hak buat kita buat tu pun Allah. Kita ni tak ada kehendak. Ini pada insan, al-insan majburun. Manusia ini terpaksa. Kita ni umpama puppet saja. Allah yang gerakkan kita. Jadi perbuatan kita tu adalah nafsu fi'luhu la af'alihim. La af'aluhum. Apa yang kita buat tu, itu hak Tuhan buat. Bukan perbuatan kita, bukan perbuatan manusia. Wal 'abid laisa lahum qudrah wala fi'lunil battah. Hamba, yakni manusia ni, makhluk ni tak ada langsung kudrat. Semuanya Allah yang buat. Wala fi'lunil battah. Tidak ada perbuatan yang kita buat ni sikit pun tak ada. Semuanya Tuhan yang buat. Jadi kita cakap apa ke, kita cakap benda baik ke buruk ke, semua Tuhan buat. Ini Jabariyah. Jabariyah. Mereka, kita fatalism juga. Menafikan perbuatan Allah. Menafikan kehendak Allah. Menafikan, kita kata apa? Menafikan perbuatan makhluk. Menafikan kehendak makhluk. Menafikan perbuatan makhluk dan kehendak makhluk. Maknanya mereka kata Tuhan saja yang berkehendak, makhluk tak berkehendak. Apa yang kita buat ni kita macam puppet je. So Allah yang gerakkan kita buat jahat ke buat baik ke apa ke, Allah gerakkan. Kita ni manusia tak ada apa-apa pilihan. Kita terpaksa. Al-insan majburun. Siapa paksa kita? Tuhan lah. Sebab semua dia buat. Ini sesat. Jadi sebab itu ahli sunnah di antara dua kelompok tadi. Hak kata melampau sampai menafikan qadar, hak yang menafikan af'alul ibad atau menafikan apa? Iradah al-ibad, kehendak hamba. Menafikan kehendak manusia. Yang tu pun tak boleh, yang ni pun tak boleh. Sama-sama ekstrim. Jadi ahli sunnah dia terselamat daripada dua kutub ini. So kita ahli sunnah, kita kata Allah bagi kita kehendak dan kehendak Allah itu mengatasi kehendak kita. Dia ada kehendak, kita ada kehendak, tetapi kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah. Simple nak faham kan? Mudah nak faham. Tapi hak datang yang sesat ni, dia jadi tak faham. Jadi pening. Dia kata Tuhan tak ada apa, tak ada kena-mengena dengan kita. Kita yang buat semua ni. Semua kehendak kita. Tuhan dia ada, bukan tak ada, tapi dia kehendak dia lah. Tapi kita kena faham, kita dalam wilayah pentadbiran Allah. Jadi bila kita faham, kita ni duduk dalam alam. Kan? Dan kita salah satu daripada alam ni. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, maknanya alam ini semua milik dia. Apa maksud milik dia ni? Maknanya seluruh alam ini
Allah meliputi seluruh alam. Kerana alam ni semua adalah apa? Makhluk dia. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah tu seluas langit dan bumi. Jadi alam ini semuanya berada di lorong kursi Allah. Sebagaimana datang dalam tafsiran sebahagian tabi'in. Maknanya makhluk kita ni hanya kecil je. Kan? Kalau kita tengok besar mananya kita dekat bumi ni. Belum lagi kita tengok seluruh galaksi lagi kecil kita ni. Tak ada apa pun. Seluruh galaksi berada di bawah kekuasaan Allah. Tak kira lah apa pun. Semuanya berada di bawah penguasaan Allah. Tak boleh keluar daripada kekuasaan dan kehendak Allah. Itu maksud dia bila kita sebut tu. Sebab itu bila kita kata kita ada kehendak, Allah bagi kita kehendak, Allah ada kehendak, kehendak Allah tu sudah tentulah meliputi segala sesuatu. Dan termasuklah kita yang kecil ni, kita yang kerdil ni. Faham tak? Jadi tak payah pening. Kita kan, kita bagi contoh apa? Kita kalau kita tengok dalam sistem apa dia? Solar system. Kalau kita tengok dalam solar system sistem solar tu. Kita ada kat mana? Kita ada kat bumi. Bumi besar mana? Tengok, kalau kita tengok balik, besar mananya kita? Kan? Jadi macam mana kita faham keberadaan kita dalam bumi yang sangat kerdil, sangat kecil, hampir-hampir tak nampak lah, memang tak nampak, bumi pun tak nampak. Bahkan matahari yang besar tu pun, kalau dikecilkan lagi dalam seluruh galaksi yang kita baru nampak sikit saja, belum lagi kita tahu semuanya, kerana memang kita tak mampu nak. Wala yuhituna bihi min ilmihi illa bima sya'. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Kita tak boleh nak meliputi daripada ilmu Allah tu sedikit apa pun, kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali yang Allah kehendaki tu yang Allah ajar kita melalui Quran dan Sunnah, dan Allah bagi kita akal. Hak tu je kita tahu. Baik, jadi bila kita besar tu, bila kita ni terlampau kecil, terlampau kerdil, nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Tuhan kita, pemilik segala sesuatu, jadi sama juga kehendak kita. Kehendak kita terbatas macam mana kita terbatasnya kita. Faham tak? Ini mudah nak faham. Bila kita faham hakikat diri kita, kita ni makhluk Allah yang kecil, jika nak dibandingkan dengan seluruh makhluk pun kita ni kecil sangat, begitulah juga kehendak kita. Kehendak kita ni terbatas. Sebagaimana terbatasnya keberadaan kita dalam alam ini. Bila kehendak kita itu terbatas, apa yang membataskan kehendak kita? Kehendak Allah. Kerana dia Tuhan. Nampak? Dan Allah Ta'ala tak jadikan kita ni seperti daun yang ditiup angin. Allah jadikan kita ada kehendak. Betul tak? Allah bagi kita kehendak. Allah bagi kita pilih. Allah bagi kita option. Sama ada jalan kepada petunjuk atau jalan kepada kesesatan. Sama ada kebenaran atau kebatilan. Allah bagi pilihan. Menunjukkan kita ada kehendak. Tetapi kehendak kita terbatas. Baik. Wa qassara biqaumin hatta qalu. Jadi syaitan dia menimbulkan pengabaian, memperdayakan sebahagian kaum, sebahagian manusia dengan dia menimbulkan pengabaian terhadap mereka
sehingga mereka mengatakan inna rabbal alamin laysa dakhilan fi khalqihi wala ba'inan anhum wala huwa fawqahum wala tahtahum wala khalfahum wala amamahum wala an aymanihim wala an syama'ilihim. Dah kat sini maksud sampai dah. Imam Ibnul Qayyim sampai dah maksud. Dia nak cerita tentang golongan yang sesat ni, yang disesatkan oleh syaitan disebabkan oleh pengabaian mereka, dan syaitan telah menimbulkan dan membangkitkan pengabaian mereka itu sehingga mereka mengatakan inna rabbal alamin, sesungguhnya Tuhan sekalian alam ni laisa dakhilan fi khalqihi, tidak berada dalam makhluknya, wala ba'inan anhum, tidak terpisah daripada makhluknya, wala huwa fawqahum, tidak di atas mereka, wala tahtahum, tidak di bawah mereka, wala khalfahum, tidak di belakang mereka, wala amamahum, tidak di hadapan mereka, wala an aymanihim, tidak di kanan mereka, wala an syama'ilihim, tidak di kiri mereka. Tidak. Tuhan ini tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak terpisah daripada makhluk dia. Kenal Cam siapa kan? Cam tak siapa yang cakap macam ni? Pertama, golongan falasifah. Kemudian golongan yang mencedok akidah mereka daripada falasifah, daripada falsafah Yunani dan Greek. Hak datang perkataan macam ni bukan Nabi, bukan Rasul. Sebab dia akhir sekali, dia sifatkan apa ni? Benda apa yang kalau kita sifatkan, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di hadapan, tidak di belakang. Benda apa? Ma'dum. Benda yang tak ada. Inilah golongan Mu'attilah, golongan Jahmiyah, golongan Mu'attilah yang menafikan Tuhan, menafikan sifat-sifat Tuhan. Ini juga ada dalam kitab Hindu. Macam ni juga, dia bila dia describe dia punya Tuhan, macam ni. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak bertempat. Tu dah last sekali, tidak bertempat lah, senang kan? Tidak bertempat. Allah mawjud bila makan, datang. Dicedok oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang terpedaya dengan syubhat-syubhat golongan falasifah ini. Akhir sekali mereka termakan syubhat ini, lalu mereka pun ikut. Dan ini juga adalah talbis iblis min masaidis syaitan, termasuk daripada tipu daya syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Dia menjadikan satu kaum ini, mereka menafikan Tuhan, menafikan sifat-sifat Tuhan, dengan mereka menafikan seluruh sifat secara total. Maknanya akhir sekali Tuhan tak ada lah, senang. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak terpisah daripada makhluk. Maknanya Tuhan tu makhluk. Tidak, bila kata tak terpisah daripada makhluk, maknanya dalam alam ni ada Tuhan lah. Hak tu lah kita kata jadi animisme. Akhir sekali semua Tuhan. Dipanggil wahdatul wujud, ta'lihul kaun, menuhankan alam. Dah sekali. Itu yang jadi apa? Masuk hutan, tok nenek minta izin nak lalu, minta. Pasal apa? Pasal dia tak percaya Tuhan, dia percaya animisme. Animisme yang dulu dah kita kata terbatal tu datang balik bila kejahilan tentang tauhid. Dia kata apa ni? Kita ni alam ni ada penunggu, hutan ada penunggu dia, sungai ada penunggu dia. Ada spirit, ada roh. Kan? Jadi kita masuk kat hutan ni, buat video sekarang kan, orang sekarang ni duk pergi naik hiking lah, trekking hutan apa semua, jungle trekking lah, hiking naik atas bukit lah, macam-macam. Bagus, tak jadi masalah. Kan? Untuk lihat tanda-tanda
kekuasaan Allah, penciptaan Allah, tapi dalam masa yang sama jahil tentang tauhid. Dalam masa yang sama duk solat. Naik atas bukit tu solat, dalam masa yang sama dia boleh lagi percaya. Dia kata apa? Kita ni ada penunggu sini, ada orang, kita kena hormat alam ini, kita kena hormat tok nenek kita yang roh-roh mereka duk ada lagi kat sini. Dia percaya, masih percaya. Hak tu yang jadi kata kalau naik atas ni ada. Baru-baru ni anda tengok ada seorang, anda tak ingat ada apa. Kebetulan je kita tengok dekat video lah. Naik buat trekking kot, hiking kot kan. Naik hutan lah. Tapi kita seronok lah nak tengok orang naik hutan kan. Orang naik masuk hutan tengok. Kita pun lama tak pergi tengok hutan. Kita nak tengok jugalah hutan-hutan ni. Macam mana pokok-pokok tu, kita nak tengok lah bukit ni cantik apa semua. Kita tengok tu, dia orang panggil dia potong terus. Bila kita dengar benda tu terus tak mau jadi tak seronok nak tengok, tutup terus. Padahal orang Islam kita ni, orang Melayu kita, bukannya kata orang kafir ke, orang tak ada agama ke, etis ke apa, ni orang Islam. Lepas tu solat pula. Tapi naik atas tu dia sempat lagi duk promote benda syirik. Baguslah kata apa, kena angkat sampah apa semua, kena buang sampah, bawa plastik, buang sampah sendiri, bagus. Tapi kat situ dia terlupa pencemaran telah berlaku dalam akidah dia. Dia tak sedar pencemaran dalam hati. Dia tak sedar. Dia pun kata apa? Ni kalau naik atas ni, naik atas hutan ni, kalau nak buang air ke apa, minta izin dulu. Dia kata, macam itulah kita menghormati. Ni bahaya. Minta izin dulu. Minta izin kat siapa? Minta izin kat siapa? Kenapa kena minta izin? Kena minta izin kat siapa? Siapa sekarang ni yang Tuhan? Penunggu tu ke ataupun Tuhan kita? Itu masalahnya, kecelaruan dalam memahami Tuhan. Kecelaruan dalam memahami tentang Allah. Puncanya kerana tak kenal Allah lah. Tak kenal Allah tu. Tak tahu kekuasaan Allah. Masih lagi anggap di hutan ada penunggu, di bukit ada penunggu, ada tok nenek jaga, ada benda ni, ada spirit ni, ada roh ni, ada benda tu, sungai ada roh dia, lautan ada dia punya semangat dia, kena hormat. Ini orang yang paling jahil tentang akidah, walaupun dia solat dan puasa. Walaupun dia solat, dia zakat, dia puasa, walaupun nama dia, IC dia orang Islam. Orang yang paling jahil tentang Islam. Sebab tu kita kata, kita tanggungjawab kita. Kita bukan kita kata, ya benda tu kita akan sedih, kita tengok. Maknanya masih lagi. Sebab itu kita tak boleh abaikan tentang pengajian Tauhid. Jangan kita kata Tauhid kami dah faham, Tauhid ni mudah. Ini orang yang paling jahil tentang Tauhid. Sebab tu ni kita ingat ini isu ringan je. Isu ringan. Setengah orang kata ni ringan je. Ini isu remeh je. Hak ni pencemaran alam ni lebih besar. Ni orang jahil juga. Dia tak tahu. Bermula daripada penyelewengan akidah, itulah yang akan merosakkan seluruh perkara. Sebab itu Allah jamin keamanan sesebuah negeri, keamanan seorang individu, keamanan satu komuniti bergantung pada sejauh mana pegangan tauhid mereka, sejauh mana keimanan mereka kepada Allah. Kalau rosak tu habis. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itulah diberikan keamanan. Dan mereka itu mendapat petunjuk. Dalam keadaan mereka mendapat petunjuk. Tapi bila kita ingatkan benda ni, adalah mulut-mulut dia kata ini gini, ini gitu. Tok Sah duk judge lah orang tu dia ada kebaikan dia. Tak, benda berkait dengan tauhid, benda berkait dengan syirik ni bukan benda yang ringan.
Bukan benda yang kita kata dia melibatkan nasib kita di dunia dan di akhirat. Itu contohlah. Puncanya kenapa? Tak kenal Tuhan. Sebab apa? Bila tanya Tuhan, Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak. Lah masuk hutan tak kenal Tuhan. Punca. Ini punca utama dia. Pasal tak kenal sifat-sifat Allah. Tak tahu azamatillah. Tak tahu keagungan Allah. Wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghormati Allah dengan selayaknya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini punca. Kita kena tengok, bukan salah satu pihak aja, semua bertanggungjawab. Tanggungjawab orang agama lagi dahsyat, lagi berat lah. Maknanya bila kita tengok ni, bila kita tengok satu orang Islam yang masih solat, yang sebut perkataan bahasa Arab dan ucapan dia, tetapi masih lagi percaya dengan kesyirikan, kita tak boleh, orang kata tak boleh rasa selesa. Maknanya perlu dipergiatkan lagi dakwah tauhid itu, diperkasakan lagi. Sebab tu kita kata ini antara perkara yang menyedihkan. Bila masih lagi ada orang mana kita dia ingat 2021 tak ada lah orang nak percaya lagi, tapi masih ada. Sebab bukan dikira pada kemajuan dari sudut materialistik, tetapi kemajuan yang hakiki adalah kemajuan dari sudut rohani. Adakah orang kembali tunduk kepada Allah atau mereka sombong terus menerus dalam kejahilan? Jadi kena dengan Imam Ibn Qayyim kata ni. Ni syaitan, maknanya min masaidi syaitan. Jadi syaitan dia menimbulkan pengabaian. Punca dia pasal tak mengaji tauhid, tak mau ikut tauhid yang ditunjukkan oleh Nabi, tak mau ikut sunnah Nabi, tak mau ikut akidah yang ikut sunnah. Terpengaruh dengan falsafah, ilmu kalam, macam itu banyaklah. Itu dia kata Tuhan tak di dalam, laisa dakhilan fi khalqihi, bukan dalam makhluknya, bukan terpisah daripada makhluknya, tidak di atas mereka, tidak di bawah mereka, tidak di belakang mereka, tidak di hadapan mereka, tidak di kanan, tidak di kiri. Akhir sekali tak ada. Kesan dia takkan mengagungkan Tuhan. Sebab dia tak tahu sifat Tuhan. Tuhan kat mana tak tahu. Macam mana dia nak agungkan Tuhan? Akhir sekali tu yang pergi kubur pun takut hantu. Ya, masih lagi ada lagi orang tengok cakap kubur sikit, hantu, takut hantu. Tengok tempat yang ni sikit, takut hantu. Dia lebih kenal hantu tu lebih daripada kenal Tuhan. Maknanya dia kalau dia takut hantu, dia tak kenal Tuhan. Dia takut syaitan, dia takut hantu. Hantu pun tak wujud, syaitan yang ada. Jin dan syaitan. Maknanya dia tak kenal makhluk. Dia tak kenal Tuhan dia. Dan masa sama tak kenal makhluk tu juga. Dua-dua tak kenal, jahil. Dia tak tahu betapa besarnya Tuhan dan dia tak tahu betapa kecilnya makhluk. Dia rasa besar. Dia tak nampak dah. Itu macam perangai orang kita lah. Bila dapat jawatan, dia rasa besar diri. Dia rasa dia boleh buat segala-galanya. Dapat jawatan, dia rasa sombong. Dapat kedudukan sikit, dia rasa sombong. Dia rasa dia boleh buat segala-galanya. Selalunya macam tu kan, orang yang sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak tahu dia ni hanyalah satu titik yang tak nampak pun. Sebab tu bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita betul-betul agungkan Allah dengan cara yang benar, mengikut Al-Quran dan Sunnah, kita takkan rasa pun nak sombong diri ke. Sebab tu orang yang paling
humble, orang yang paling merendah diri sama ada kepada Tuhan dan sesama makhluk, orang yang melazimi tauhid. Ahli tauhid, orang yang menyucikan jiwa-jiwa mereka dengan tauhid. Orang yang menyucikan hati-hati mereka dengan tauhid, dengan sunnah. Baik, wa tajawaza bi akharin hatta qalu huwa fi kulli makan bi dhatihi kal hawa'i alladhi huwa dakhilun fi kulli makan. Yang tadi dinafikan. Last sekali Tuhan tak ada lah, Tuhan tak di atas, Tuhan tak bawah, tidak di tepi, tidak terpisah. La ba'inan anhum, tak terpisah dengan makhluk. Tapi apa benda Tuhan tu hang sampai semua tak ada. Tak tu, tak ni, tak ada lah, senang cerita kan. Sebahagian golongan pula sama juga disesatkan oleh syaitan. Dia kata apa? Wa fi kulli makan bi dhatihi. Tuhan tu di setiap tempat dengan zatnya. Kal hawa'i alladhi huwa dakhilun fi kulli makan. Dia kiaskan Tuhan ni macam udara. Itu kata spirit tu. Tu mai kita kata wahdatul wujud, wahdatul syuhud tu mai pada sinilah. Dia kata Tuhan ni di mana-mana, di seluruh tempat. Zatnya itu seperti hawa, seperti udara, seperti kita kata, dia kiaskan Tuhan dengan makhluk. Puncanya kerana samakan Tuhan dengan makhluk. Dia tak, puncanya apa lagi? Kerana tak kenal Tuhan. Dia fikir-fikir rasanya Tuhan ni kat mana-mana lah kan. Dia meresap kat mana-mana. Kan dalam Quran ada sebut wa huwa ma'akum aynama kanu aynama kuntum. Puncanya tak faham Quran pula. Ayat tu bukan cerita pasal zat Tuhan. Ayat tu cerita pasal ilmu. Ilmu Allah bersama kamu. Pengetahuan Allah. Pengawasan Allah. Penjagaan Allah. Bimbingan Allah. Pendengaran. Penglihatan. Sentiasa bersama kamu. Bukan zat dia bersama kamu. Ni tak faham juga. Last sekali dia kata Tuhan ni macam spirit. Macam tadi jugalah animisme tadi. Hak tu dia kata Tuhan masuk habis semua tu. Sebab tak kenal Tuhan. Ataupun macam tadilah tok nenek. Tok nenek tu pun ada kuasa macam boleh challenge Tuhan. Atau boleh memudaratkan, boleh memberi manfaat. Tu pun tak kenal Tuhan juga. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Baik, wa qassara biqaumin hatta qalu lam yatakallam ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah, orang Islam, orang yang selamat daripada tipu daya syaitan tadi, orang mana? Ahli sunnah, orang Islam yang betul-betul ikut Quran dan sunnah. Dia kata Tuhan ini ada sifat. Tuhan ini ada di atas kita. Terpisah daripada alam. Alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arasnya. Sehingga sananya makhluknya yang hebat, makhluknya yang besar. Ba'inun an khalqihi, terpisah daripada makhluknya. Wa ilmuhu fi kulli makan wa ahata ilmuhu bi kulli shay. Ilmunya di mana-mana, ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebab itu kita kata Tuhan di atas makhluk. Di mana? Tuhan itu di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya dia beristiwa, dia bersemayam dengan penuh kemuliaan di atas arasnya. Bila sebut aras, kita tahu aras itu adalah makhluk Allah yang maha agung, yang besar. Makhluk Allah yang paling besar. Yang ada pemikul-pemikul aras. Malaikat-malaikat memikul aras itu juga adalah besar. Jarak antara cuping telinga dia, hujung cuping telinga dengan atiqihi, iaitu bahunya, 700 tahun jarak perjalanan atau 500 tahun jarak perjalanan seekor unta ataupun kuda yang laju. Besar malaikat yang memikul aras, jadi aras lagi besar. Allah subhanahu wa ta'ala akbaru wa a'zamu wa ajal. Allah lagi besar lagi Tuhan. Dan dia terpisah daripada makhluknya. Terpisah daripada makhluknya. Wa hijabuhun nur, pemisah antara dia dengan makhluknya adalah cahaya. Lau kashafat la ahraqat subuhatu wajhihi.
kalaulah Allah Ta'ala singkap hijab, pemisah yang merupakan cahaya yang hebat. Kalau Allah buka hijab dia itu, la ahraqat subuhat wajhihi. Dan saya akan apa? Akan terbakarlah dan musnahlah seluruh langit dan bumi sejauh mata memandang disebabkan keagungan wajah Allah. Nak bagi tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia terpisah daripada makhluk, tetapi ilmunya di mana-mana. Allah Taala tahu apa yang kita buat. Kat mana saja kita berada, Allah Taala tahu. Masuk hutan ke, naik bukit ke, dia tahu, dia nampak kita. Kalau kita minta pertolongan daripada dia, dia akan perkenankan. Kalau kita minta perlindungan daripada dia, dia akan lindung kita. Jadi kalau kita faham tu, kita tak payahlah nak bila naik masuk hutan tu duk pergi minta lagi kat tuan nenek, duk minta lindung lagi dengan jin, duk minta lindung lagi dengan apa dia, arwah tok nenek, penunggu ke, puaka ke, apa benda ke. Simple. Itu kita kata akidah Islam ni dia praktikal. Bukannya akidah mengajar teori, kemudian praktikalnya out, keluar. Praktikalnya ke laut. Cuba tengok akidah hak orang mengaji sekarang, akidah apa? Akidah falsafah, akidah ahlul kalam. Oh, mengaji kaunuhu muridan, apa dia Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayyun, sama' basar, kalam, muqadiran, muridan, aliman, buat nasyid lagi. Tapi bila naik hutan, tak praktik akidah. Allah wujud, qidam, baqa tu habis. Tak faham apa pun. Menyanyi dia tahu. Nasyid pandai. Hantarlah anak pergi nasyid, tapi bila anak masuk hutan, anak duk takut hantu lagi. Akidah yang tak praktikal ni punca kenapa? Kerana berpaling daripada akidah sunnah. Berpaling daripada akidah yang sahih. Berpaling daripada Quran dan sunnah ijma' salaf. Tu punca dia. Bukan benda lain. Sebab itu kita kata akidah ahli sunnah ni akidah yang praktikal. Kita praktik. Pergi mana-mana kita praktik akidah kita. Akidah ahli sunnah, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Secara teorinya akidah kita dalam iman itu qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan. Teori dan praktikal. Nampak? Jelas. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah, kalimah tauhid. Yang paling rendah membuang perkara yang boleh menyakitkan di jalanan. Orang yang praktikkan akidah ini pergi mana-mana dia takkan buat masalah. Serius nak cakap. Siapa yang belajar akidah yang sahih, akidah yang teori dan praktikal, dia pergi mana-mana sekalipun, dia membawa keamanan. Keamanan kepada makhluk yang lain, keamanan kepada alam, keamanan kepada manusia, keamanan kepada binatang dan seluruh makhluk. Dia bawa Islam yang sahih. Dia bawa kesejahteraan. Bila naik trekking hutan, hiking bukit, dia takkanlah buang sampah merata-rata kalau dia dah ada iman tu. Dia tahu sampah ni akan mencemarkan alam. So practically, bila dia mengaji akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang sahih, akidah salaf ini, dia praktikal. Dia akan jadi Muslim yang praktikal. Nampak? Dari sudut pengamalannya, akhlaknya. Tapi masalahnya bila tak mengaji akidah yang praktikal. Akidah ahlul kalam memang tak praktikal lah. Memang apa benda semuanya duk berdebat. Dia duk tahu teori.
Duk tahu duk berdebat Allah kat mana, tak habis-habis. Kalau dia beriman dengan ayat Quran dengan hadis cukup, tapi dia duk berdebat lagi. Duk berdebat lagi dengan Allah turun macam mana. Kalau dia beriman saja, cukup dah. Bangkit malam, solat malam, hak tu yang dia kena buat. Bukan duk kalut tanya Allah turun macam mana. Sebab sebab apa? Sebab dia tak tahu akidah yang sebenar, apa praktikal yang sepatutnya dibuat. Nampak? Wa qassara biqaumin hatta qalu lam yatakallam ar-rabb subhanahu bi kalimatin wahidatin albattah. Wa tajawaza bi akharin hatta qalu lam yazal azalan wa abadan yaqul ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday wa yaqulu li Musa idhhab ila fir'aun fala yazalu hadha al-khitab qa'iman bihi masmu'an minhu ka qiyam sifatil hayati bihi. So, tadi tu Imam Ibn Al-Qayyim bantah apa? Golongan ahli ta'til, Jahmiyah dan golongan wahdatul wujud. Kena tazkiyatun nafs yang paling praktikal sekali. Maknanya dia Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kalau dia rad, kalau dia bantah, maka semua akan kena. Dan demikianlah sifat ulama. Dia ibarat bintang yang merejam syaitan-syaitan. Ulama yang rabbani, nasihat dia, taujih dia, bimbingan dia, dia tak terhad kepada sesuatu penyelewengan ataupun sesuatu kesesatan saja. Bahkan seluruh kesesatan akan kena. Seluruh syaitan akan kena. Ini ulama yang rabbani. Dan ini prinsip ahli sunnah. Maknanya kita nak selamat daripada jalan-jalan kesesatan, so kita kena jauhkan diri kita daripada jalan-jalan kesesatan. Nak tak nak, kita kena tahu hak mana sesat tu, supaya kita terus berjalan di atas jalan yang lurus. Baik, kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa qassara biqaumin hatta qalu. Jadi syaitan ni dia menimbulkan lagi pengabaian pada satu kaum sehingga mereka mengatakan lam yatakallam ar-rabb subhanahu bi kalimatin wahidatin battah. Ni maksudnya apa? Golongan yang menafikan sifat kalam. Mereka kata Tuhan tak berkata-kata pun dengan satu kalimat walaupun sedikit. Maknanya Al-Quran tu makhluk lah. Tuhan tak berkata-kata. Ni Mu'tazilah. Ni Imam Ibn Qayyim bantai Mu'tazilah. Dia berkata Tuhan tak berkata-kata. Lam yatakallam ar-rabb subhanahu bi kalimatin wahidah. Datanglah puak-puak yang datang berikutnya, datanglah kalam nafsi apa semua ni, Asy'ariyah dan sebagainya, sama je, lebih kurang je. Ni kita kata perbahasan tentang sifat kalam lah. Wa tajawaza bi akharin hatta qalu lam yazal azalan wa abadan yaqul ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Melampaui batas pula satu kaum, mereka mengatakan Tuhan ni sentiasa duk berkata-kata, semua yang firman Allah tu semua Allah duk berkata-kata sampai sekarang. Ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah kata kat iblis, wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ni dalam surah Sad ni. Dia berkata Allah duk kata-kata lagi. Lam yazal wa azalan wa abadan, duk kata-kata lagi. Dan Allah kata dekat Musa, idhhab ila fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Tu pun Allah duk cakap lagi. Sebab dia berkata apa? Khitab itu sentiasa berdiri dengan Allah dan didengar daripadanya seperti qiyam ataupun seperti tertegaknya sifat al-haya. Maknanya ni pun melampaui batas jugalah. Dia kata Tuhan duk berkata-kata, seluruh perkataan dia duduk berkata-kata sampai sekarang. Maknanya dia tak berhenti berkata-kata benda tu. Yang first tadi Mu'tazilah sama juga, dia kata Tuhan tak berkata langsung. Jadi ahli sunnah pertengahan, kita kata Tuhan berkata-kata dengan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki tu kita tak tahulah sekarang ni. Hak yang sekarang, apa yang Allah kata sekarang, kita tak tahulah.
Tapi apa yang Allah Ta'ala katakan secara azalinya, iaitulah antaranya Al-Quran. Dan kita katakan Allah berkata-kata apa yang dia kehendaki. Maksudnya balik pada kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ni kita boleh tahu ke? Tak boleh tahu, senyap lah. Beriman je lah dengan sifat Allah yang berkata-kata. Berkata-katanya Allah tu tak macam makhluk. Sudah. Berhenti beriman. Tak payah kita pening kepala dengan masuk perbahasan-perbahasan ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia kalam lah, banyak kalam. Sebab tu ilmu kalam. Dia banyak tengok kalam dia, tapi kalam semuanya tak bermanfaat, memudaratkan. Wa qassara biqaumin hatta qalu inna Allah subhanahu la yushaffi'u ahadan fi ahadil battah wa la yarhamu ahadan bi syafa'ati ahadin wa tajawaza bi akharin hatta za'amu anna al makhluqa yashfa'u 'indahu bighairi idnihi kama yashfa'u dzul jah 'inda al muluki wa nahwihim. Syaitan menyesatkan lagi satu kaum, satu golongan dengan menimbulkan pengabaian kepada mereka sehingga mereka mengabaikan kebenaran yang sepatut mereka ucapkan, tetapi mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diberi syafaat seorang pun seorang pun individu kepada individu yang lain secara total. Tak ada siapa yang boleh bagi syafaat. Maknanya menafikan syafaat. Yakni golongan Khawarij dan Mu'tazilah yang menafikan syafaat. Berkata syafaat ni tak ada. Syafaat ni apa? Maksudnya pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-Nya di akhirat kelak untuk diberikan kepada mereka-mereka yang Allah izinkan dan Allah redha. Pertolongan yang Allah izinkan untuk Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang Dia redha di akhirat kelak, yang mana mereka akan menolong orang-orang yang masyfu', yakni orang-orang yang diberikan syafaat lah, orang yang diberikan pertolongan. Iaitulah ahli tauhid. Syarat dia mesti ahli tauhid. Hak tu yang Allah redha. Jadi kelompok Khawarij Mu'tazilah ni dia penafikan, dia berkata Allah tak bagi syafaat kat siapa-siapa pun. Hatta Nabi Muhammad pun tak dapat syafaat. Tak ada hak untuk memberi syafaat. Jadi mereka melampaui batas dari sudut pengabaian. Yang ni golongan yang menolak syafaat lah. Dan mereka kata wala yarhamu ahadan bi syafaati ahadin. Allah tak merahmati seseorang pun dengan syafaat pada seseorang yang lain. Mereka melampaui batas, mengabaikan nas-nas yang mengisbatkan syafaat. Wa tajawaza bi akharin, hak kelompok lain pula dia melampaui batas pula dengan dari sudut apa? Mereka mendakwa bahawasanya makhluk ini boleh bagi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ni golongan siapa ni? Siapa ni? Golongan hak kita tengok ramai lah sekarang ni. Itulah golongan sufi, qulatus sufiyah yang melampaui batas. Hak ni pun melampau lah. Hak tadi melampau, nafikan syafaat secara total. Hak ni pun melampau kerana ghulu dalam isbat syafaat. Dia berkata, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat kepada siapa yang Nabi suka tanpa izin Allah. Yang penting Nabi izin. Yang penting Nabi suka. Dia kiaskan apa? Kama yashfa'u dzul jah 'indal muluki wa nahwihi. Mereka kiaskan dengan syafaat yang ada di dunia ni. Seperti orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi raja-raja dan sebagainya yang tolong bagi syafaat kat orang dekat dunia ni. Depa kiaskan macam tu. Depa ingat Nabi ni boleh mempengaruhi keputusan Allah. Itu dia punya, kita nak faham tu. Sedangkan dalam Quran Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut maknanya tidak ada sesiapa pun yang boleh bagi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidak ada sesiapa pun yang boleh bagi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Illa biiznih. Baik, dalam surah apa? Dalam ayat kursi kan? Jadi dalam ayat kursi Allah kata apa? Allah sebut dalam apa dia? Dalam apa
surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang boleh bagi syafaat kecuali orang yang Allah redha. Kemudian dalam ayat kursi Allah kata apa? Allah sebut dengan jelas. Apa dia? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang boleh bagi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Maknanya tidak ada orang yang boleh bagi syafaat. Man di situ maksudnya nafi. Maksudnya dalilnya kena ada isbat setelah itu. Maksud tidak ada sesiapa yang boleh bagi syafaat kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin Allah. Allah nafikan syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, Allah nafikan kepada orang musyrikin. Orang musyrikin tak boleh bagi syafaat. Baik, Nabi boleh bagi syafaat? Ya, boleh bagi syafaat tetapi dengan izin Allah. Dalilnya dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika hadis al-maqam mahmud, hadis syafaat, Nabi kata u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat, syafa'atul uzma. Al-maqam al-mahmud, al-maqam mahmud maksudnya ketika sebelum Nabi nak bagi syafaat tu, Nabi akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi akan ucapkan puji-pujian yang tak pernah diajarkan kepada seluruh makhluk. Allah ajarkan Nabi saja waktu tu. Maknanya Nabi kena puji Allah dulu. Nabi puji Allah, kemudian Nabi akan sujud. Nabi akan tunggu Allah izinkan Nabi angkat kepala daripada sujud, baru boleh cakap. Maknanya Nabi sujud, lepas tu Nabi tunggu Allah izinkan untuk Nabi angkat kepala dia. Allah kata apa? Irfa' ra'saka ya Muhammad, irfa' ra'saka. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ti, minta aku akan bagi. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, aku akan bagi engkau syafaat. Engkau akan bagi syafaat kepada umat. Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW tak memiliki syafaat secara mutlak. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan, milik Allah lah syafaat keseluruhannya. Maknanya, Nabi takkan boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Nabi kena tunggu, Nabi SAW kena tunggu Allah suruh angkat kepala dulu. Irfa' ra'saka ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ti washfa' tushaffa'. Baru Nabi boleh bagi syafaat. Boleh tak kita minta syafaat kat dunia ni daripada Nabi Muhammad? Tak boleh lah. Sebab Nabi bukan pemilik syafaat secara mutlak. Nabi pun kena minta izin daripada Allah. Jadi tak payahlah duk menyanyi, ya Muhammad madad, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Syirik. Minta syafaat dekat Nabi SAW syirik. Sebab apa? Sebab itu bukan di luar kemampuan Nabi. Nabi SAW tak boleh bagi syafaat kepada siapa yang dia suka kecuali setelah Allah izinkan. Ingat tu. Hak ni, pok-pok ni tak faham. Dia duk kata kita nafikan syafaat. Dia duk kata kita benci Nabi. Dia duk tuduh kita benci keturunan Nabi. Dia duk tuduh kita ni sesat. Dia duk tuduh kita ni mensyirikkan orang. Tak. Mereka yang pilih, mereka yang buat benda syirik, kemudian mereka marah, mereka tuduh orang yang tegur sebagai syirik pula. Kita bukan kata tak boleh minta doa, minta syafaat. Minta syafaat daripada Allah. Bukan minta daripada Nabi Muhammad. Minta daripada Allah. Kita dekat alam dunia ni. Bukan dekat masuk akhirat lagi. Kat akhirat nanti boleh baru jumpa dengan Nabi. Minta dekat Nabi. Itu pun Allah izinkan atau tak izinkan. Syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaat aku untuk orang-orang yang buat dosa besar di kalangan ahli tauhid, di kalangan umatku. Kalau buat syirik tak dapat syafaat. Nah, kalau dia buat syirik macam mana dapat syafaat? Tak dapat syafaat. Syafaat untuk ahli tauhid.
untuk dikeluarkan daripada neraka atau diringankan ataupun dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu syafaat. Nabi SAW sendiri tak boleh bagi syafaat kepada bapa saudara dia. Itu dalil. Kalaulah Nabi ni ada pemilik syafaat secara mutlak, Abu Talib dah keluar daripada neraka. Tapi sebaliknya, Abu Talib masih dalam neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, diringankan azab, dipakaikan terompah daripada neraka, menggelegak otak dia, berada di neraka yang paling atas, dia tak masuk paling bawah. Itu ringan. Itu syafaat Nabi. Itu khusus milik Nabi. Syafaat yang Allah bagi special untuk Nabi SAW. Tapi tak boleh keluarkan Abu Talib daripada neraka. Itu limit Nabi SAW. Kerana dia bukan Tuhan. Dia hamba Allah. Dia wajib ikut apa yang Allah perintahkan. Yang Allah reda atau tak. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim, tajawaza bi akharin hatta za'amu anna al-makhluq yashfa'u indahu bighairi idnihi. Mereka mendakwa semua makhluk ni boleh bagi syafaat ikut suka hati. Kalau Nabi pun tak boleh bagi syafaat melainkan izin Allah, wali boleh tak bagi syafaat secara mutlak? Tak boleh jugalah. Dia kena minta izin dulu. Maksud minta izin tu maknanya orang yang dia nak bagi syafaat tu mesti ahli tauhid. Dan dia ada keizinan untuk bagi syafaat. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh. Malaikat pun sama. Malaikat boleh bagi syafaat, tapi mesti pada orang yang diizinkan Allah. Kalau tak ada keizinan dari Allah, dia orang tak boleh bagi syafaat. Orang soleh, dengan syarat dia ahli tauhid, dia kena bagi syafaat kepada ahli tauhid juga. Sebab tu kita kat dunia ni kena tauhidkan Allah. Kena bersama ahli tauhid. Kena mantapkan al-wala' kita, kesetiaan kita, kecintaan kita sesama ahli tauhid. Sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, tauhid. Itu jaminan. Kalau tak ada tauhid, macam mana nak bagi syafaat? Tak ada syafaat. Syafaat hanya untuk ahli tauhid. Itu pentingnya tauhid. Kan? Sebab itu kita kata, kenapa mereka samakan, punca mereka mengisbatkan syafaat ni secara mutlak? Sebab mereka menyamakan kedudukan Tuhan tu macam raja-raja ada di dunia. Dia ingat Nabi Muhammad ni boleh macam kautim dengan Tuhan. Tak boleh. Sebab dia, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan selevel Tuhan pun. Tak selevel Tuhan pun. Dia makhluk. Dia hamba Allah. Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan Tuhan. Dia bukan selevel dengan Tuhan pun. Tetapi bila puak-puak ghulatus sufiyah, pelampau-pelampau sufi ni, tengoklah kat dunia. Dia puji Nabi macam puji Tuhan. Last sekali, Qul huwallahu ahad pun, huwa tu ditafsirkan dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillahi minadh dhalal, na'udzubillahi minasyirki wad dhalal. Punya teruknya, punya melampaunya sampai Qul huwallahu ahad tu, huwa tu ditafsirkan dengan Nabi Muhammad. Punya nak bagi tahu ghulu. Punya nak, senang cerita, nak sembah Nabi Muhammad sebenarnya. Melampau yang membawa kepada meletakkan kedudukan Nabi Muhammad setaraf Tuhan tanpa syak. Mana ada ulama tafsir yang tafsirkan huwa di situ Muhammad? Huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Allah. Ayat tu Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Apa makna surah Al-Ikhlas? Surah yang pure cerita pasal Tuhan. Tak ada cerita pasal Nabi Muhammad dalam ayat tu. Yang ada khitab kepada Nabi Muhammad. Qul ya Muhammad. Huwallahu ahad. Itu Nabi Muhammad tak masuk dalam konten ayat tu. Sebab itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Kerana surah itu solid, pure, murni ceritakan pasal sifat Tuhan. Tak ada cerita pasal makhluk. Sikit pun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Cerdiklah sikit. Ada ke Allah cerita dalam tu pasal sifat Nabi Muhammad? Cerita pasal Tuhan. Keesaan Allah, Allahu Ahad. Dia yang esa. Esa pada zatnya, sifatnya, pada af'alnya. Allahu Samad, As-Samad. Dia yang menjadi tempat tumpuan seluruh makhluk. Seluruh makhluk tertumpu kepada Tuhan. Hajat mereka tertumpu kepada Tuhan mereka. As-Samad juga maksudnya dia Tuan bagi seluruh makhluknya. As-Samad juga maknanya ditafsirkan oleh ulama salaf, la jawfa fihi. Dia tidak ada rongga. Kerana dia bukan makhluk. Dia tak berhajatkan kepada makan dan minum. Nabi Muhammad makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Itu tafsiran bagi As-Samad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia bukan makhluk. Nabi Muhammad diperanakkan. Nabi Muhammad ada ibu, ada ayah. Makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara, sebanding dengan Allah. Nabi Muhammad SAW ada yang setara dan sebanding dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Walaupun Nabi Muhammad SAW lebih afdal, tetapi sebanding dari sudut khullah, dari sudut kekasih Allah tu. Nabi Muhammad ada tara dia, ada banding. Allah tak ada. Itu pun tak faham. Na'udzubillah. Dan orang macam ni kita kata masih lagi bebas bagi ceramah. Orang yang ajak benda betul digam. Orang hak macam ni tak ambil tindakan. Allahul musta'an wa 'alaiha tuklan. Macam ni tahap kesesatan. Dah sampai macam ni masih lagi ada orang backup, masih lagi orang pertahankan. Tak tahu nak cakap apa. Surah Al-Ikhlas tu semua seluruh umat Islam faham. Orang awam ke, orang tak mengaji ke, orang mengaji ke, semua faham. Baik. Jadi puncanya kenapa? Kerana tadi menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Nampak? Menyamakan Allah dengan makhluk ni maknanya macam tadilah. Ingat Nabi Muhammad SAW ni boleh masuk campur urusan tentang syafaat ni. Yang Allah nak izinkan kata tak, Nabi boleh masuk campur. Tak, Nabi tak boleh masuk campur. Apa yang Allah izinkan saja yang Nabi diizinkan. Buktinya Nabi tak boleh bagi syafaat kepada bapa saudara dia sendiri. Kalaulah Nabi boleh masuk campur urusan ni, urusan tentang syafaat ni, sudah tentulah Abu Talib dikeluarkan daripada neraka. Orang pertama yang akan keluar. Nabi Ibrahim AS tak boleh keluarkan bapa dia Azar daripada neraka. Kalaulah Nabi Ibrahim boleh bagi syafaat, sudah tentulah bapa dia orang pertama yang dia akan keluarkan. Tapi tak boleh. Nabi Nuh AS, anak dia, Allah larang untuk doakan istighfar. Allah larang. Kalaulah boleh bagi syafaat, sudah tentulah anak dia, Allah tak kecam, Allah tak cela Nabi Nuh sebab perbuatan dia yang minta ampun kepada orang kafir. Baik. Wa qassara biqaumin hatta qalu imanu afsaqun nas wa azlamuhum ka imani Jibril wa Mikail wa fadlan an Abi Bakr wa Umar wa tajawaza bi akharin hatta akhraju min al-Islam bil kabiratil wahidah. Demikian juga syaitan mendatangkan tipu dayanya sehingga satu kaum itu mengabaikan kebenaran sehingga mereka mengatakan iman orang yang paling fasik dan orang yang paling zalim adalah sama seperti iman Jibril dan Mikail. Ini siapa? Murji'ah. Ini pun ramai juga ni. Kita kena sentuh Murji'ah ni. Buatlah maksiat macam mana sekalipun, iman dia macam Jibril, macam Mikail. Maknanya iman ni tak terkesan dengan maksiat. Buatlah apa maksiat sekalipun, yang penting dia beriman. Beriman apa? Dia percaya Allah tu Tuhan. Itu Murji'ah punya akidah. Ini pun banyak ni. Lebih-lebih lagi lah iman Abu Bakar, Umar. Sama. Sebab tu iman orang yang menyanyi tergedik-gedik, menari buka aurat tu, dia kata ni iman, beriman.
beriman. Walaupun buka aurat tapi dia beriman. Iman macam siapa ni? Iman macam Jibril, macam Mikail. Sebab bagi dia iman tu tak bertambah dan tak berkurang. Maknanya buatlah apa pun tak mudarat. Itu Murji'ah secara ringkasnya. Satu puak lagi melampau pula, mereka mengeluarkan seseorang yang melakukan dosa besar, satu dosa besar daripada Islam. Ni Khawarij. Tadi Murji'ah, ni Khawarij pula. Pemerintah buat apa? Pemerintah pakai suak pendek je, oh kafir. Pakai suak pendek, kafir tu lah. Ni ciri-ciri Khawarij. Pemerintah minum arak, kafir. Khawarij. Ini pun sama juga, melampau juga. Tak boleh. Ahli sunnah pertengahan. Baik, jadi ada banyak lagi Imam Ibn Qayyim bagi contoh ni, contoh pengabaian dan juga sikap ekstrim yang akan kita tengok, termasuk daripada min masaidi syaitan, termasuk daripada tipu daya syaitan terhadap manusia, yang kita akan bincang nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang, sambungannya insya-Allah. Baik, kalau ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita bertemu. Baik. Okey, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.